Niatkan bacaan Al-Fatihah dan surah Yasin dan selawat dan juga zikir yang kita baca malam ni dihadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya kepada ruh-ruh almarhum yang pergi dahulu daripada kita, dan khusus malam ni kepada semua saudara-saudara kita di Palestin dan Gaza dan semua negara-negara Islam yang lain, dan juga semua saudara-saudara Islam di seluruh dunia yang dalam memerlukan pertolongan. Asbab malam Jumaat, asbab hujan turun, semua tu termasuk dalam tanda-tanda doa yang makbul. Serta niatkan kepada kedua ibu bapa kita, datuk nenek kita, moyang kita, guru-guru kita, para masyayikh kita, Imam An-Nawawi dan semua ulama-ulama hadis 40, dan juga kepada semua ulama-ulama yang menghidupkan Maulidur Rasul, dan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga Allah menghantarkan bantuan Allah kepada mereka, menghantarkan tentera-tentera Allah kepada mereka, memberikan kesihatan kepada semua pejuang-pejuang, diberikan sembuh sakit dan luka pejuang, diberikan selamat keluarga mereka, anak perempuan mereka, isteri mereka, anak-anak kecil mereka, orang tua mereka, dan dalam masa yang sama dimusnahkan, dihancurkan tentera-tentera musuh, tengkuk-tengkuk mereka itu dijatuhkan, dipatahkan, dianugerahkan kepada mereka semua balasan yang setimpal, yang paling layak untuk mereka selepas kemusnahan yang mereka buat, dengan i'tiqad kita bahawa Yahudi lah orang yang paling jahat sekali dalam kehidupan manusia ni, berdasarkan firman Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Golongan yang dimurkai oleh Allah adalah Yahudi. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم بحق ياسين 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 اللهم بحق ياسين
اللهم بحق ياسين والقرآن الكريم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود كل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادك رضاك وأن تجعلنا رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami semua yang ada dalam majlis hari ini. Dosa yang lalu, yang akan datang, sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan pasangan kami dan adik-beradik kami serta pasangan mereka dan keluarga mereka dan semua kawan-kawan kami, jiran tetangga kami, guru-guru kami. Ampunkan dosa yang telah lalu, yang akan datang, yang sengaja tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkan dosa sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa yang telah lalu, yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, kami mohon pada malam yang penuh barakah ini untuk saudara-saudara kami, ya Allah, di bumi Palestin. Bantulah mereka, ya Allah. Hantarkanlah tentera-tenteramu kepada mereka untuk memayungi mereka, mengalahkan musuh-musuhmu, ya Allah. Berilah mereka kekuatan yang dipayungi dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Lipat gandakanlah kekuatan mereka mengatasi 10 orang, ya Allah, bagi setiap seorang. Kurniakanlah mereka kekuatan yang luar biasa, ketabahan yang luar biasa. Kuatkanlah hati mereka, ya Allah, untuk berjuang. Berikanlah mereka kekuatan, tepatkanlah sasaran mereka. Jadikanlah perancangan mereka itu tepat dengan apa yang mereka rancang dengan kehendak-Mu, ya Allah. Berilah mereka dapat menakluk kembali Baitul Maqdis, ya Allah. Dapat kembali untuk mendapatkan Gazzah juga, ya Allah. Beri mereka dapat penempatan mereka, ya Allah. Campakkanlah dalam perasaan hati musuh itu perasaan kecut, ya Allah. Tanamkanlah dalam diri mereka perasaan takut, ya Allah. Letakkanlah tentera-tenteramu, pedang-pedangmu di tengkok mereka, ya Allah. Dan patahkanlah, putuskanlah, hancurkanlah mereka, ya Allah. Musnahkanlah mereka, jadikanlah mereka dengan balasan yang setimpal atas apa yang mereka lakukan, ya Allah. Ikatlah mulut-mulut mereka, tangan-tangan mereka, jiwa-jiwa mereka, kunci dia, ya Allah, agar mereka tidak dapat untuk bersatu di kalangan mereka, ya Allah. Dan mudah untuk tentera-tentera Islam memusnahkan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah dalam setiap hati orang Muslim i'tiqad bahawa Yahudi adalah yang paling jahat, ya Allah. Jangan ada di kalangan kami yang tiba-tiba bersimpati dengan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, tanamkanlah dalam jiwa kami kekuatan dan kecintaan kepada saudara se-Islam kami, khususnya kepada bumi Palestin. Ya Allah, bantulah tentera Islam, bantulah tentera Islam, bantulah tentera Islam. Hantarkanlah bantuanmu, pertolonganmu. Selamatkanlah orang tua mereka, selamatkanlah kanak-kanak mereka, selamatkanlah wanita-wanita mereka, selamatkanlah tanah air mereka, selamatkanlah jiwa mereka, selamatkanlah mereka, ya Allah. Dan kami selamatkan sekalian orang muslimin muslimat dan yang berjuang di bumi manapun berada untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, bantulah semua orang Islam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin
wa Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fil ardil Islam. Ya Allah, matikanlah kami semua dalam keadaan mati yang baik. Di malam yang mustajab doa ini kami mohon agar Engkau ampunkan semua dosa orang yang berdosa, sembuhkan mereka yang sakit, tunjukkan jalan bagi mereka yang sesat, temukan jalan dan hidayah dan ilham bagi mereka yang dalam dilema, mudahkan melangsakan hutang bagi yang berhutang, mudahkan mendapat jodoh bagi yang bujang, mudahlah mendapat anak bagi yang dah berkahwin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, kawan-kawan anak-anak kami juga soleh-solehah, guru-guru anak-anak kami juga soleh-solehah. Jadikan semua yang berada di Masjid Bukhari ini, di dalam negeri Pulau Pinang ini soleh-solehah, dan seluruhnya di bumi Malaysia secara amnya dan tanah Melayu secara amnya sebagai orang yang soleh dan solehah, berakhlak mulia, sopan santun, pengasih sayang. Ya Allah, jauhkanlah kami semua daripada perasaan wahan, cintakan dunia dan takutkan mati. Ya Allah, peliharalah kami semua dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Allahumma taqabbal minna du'aana wa qira'atana wa a'malana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, syukur kita Allah pilih dapat buat perkara macam ni. Sekurang-kurang kita boleh beramal dengan hadis Nabi tentang seekor burung yang tolong Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar di dalam api oleh Namrud. Namruz boleh. Dibaling Nabi Ibrahim masuk dalam api. Nak bubuh dalam api pun kena baling. Maknanya terlalu panas. Dalam riwayat banyak gambaran-gambaran yang diberikan di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah ataupun Qasasul Anbiya, dalam cerita-cerita Nabi menggambarkan tentang panasnya api Nabi Ibrahim. Bakar Nabi Ibrahim dalam tu duduk. Allah kata dekat Nabi Ibrahim, qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadi sejuklah untuk Nabi Ibrahim. Dalam keadaan macam tu, burung sekok ni dia tak tahu. Dia terbang dengan paruh dia, Nabi kata. Dia lempak ayak masuk dekat dalam api tadi tu. Burung tadi hangat, dia pergi jauh, ambil ayak, terbang, lempak ayak. Ayak jatuh atas api. Besar mulut burung, memang tak padam lah api. Maka tanya seekor cicak. Ini antara kisah-kisah yang membuatkan sunat hukumnya membunuh cicak. Nampak cicak bunuh. Salah satu dia yang ni lah kisah dia. Cicak tu kata dekat burung, oi burung pipik, hang buat apa ni? Bahasa kita lah, burung pipik. Hey burung pipik, hang buat apa ni? Dia kata, aku padamkan api untuk Nabi Ibrahim. Gelak cicak tu sebab dia duk tiup. Dia daripada jauh duk tiup api tu, cicak tu. Cicak tiup api menyala apa? Kecil je. Tapi sebab nak tunjuk, kata benci kepada Nabi-Nabi ni, tiup dia tiup api. Kata cicak, pasal apa burung hang bukan boleh padam api? Burung tu kata, aku cerdik juga, aku tahu paruh aku tak akan boleh padam api ni. Yalah, api panas hangat, orang pun tak boleh nak api. Tapi kata burung, sekurang-kurangnya bila Allah tanya, apa yang hang buat ketika mana Nabi aku dibakar? Maka kata burung tadi, aku boleh jawab depan Allah, aku sedang memadamkan api tersebut. So sama juga kita punya perbuatan malam ni. Dia jangan terpengaruh dengan setengah orang. Dia dalam manusia ni, dia akan ada satu passion manusia. Wallahu alam lah, mereka ni keturunan mana kita tak tahu.
Nak kata Yahudi tak Yahudi. Dia jenis ada satu passion manusia. Asal orang buat baik ya, dia ada dia punya counter dah. Allah takat baca Yasin buat apa? Kalau betul-betul nak berjuang kena pergi bangun tahajud. Dia ada dia punya counter dah. Dia tak boleh tengok orang buat benda baik. Dia rasa macam hampa buat ni tak memadai, kena buat atas lagi. Kalau tengok dia tak buat apa, duk pakai seluar pendek lagu tu. Dia jenis ada satu bangsa ni. Yang ni abaikan dia bah. Dalam netizen ni ramai dia bah. Ramai dia bah. Kita buat baca Yasin, semayang hajat. Ni kita tak ada duk apa hampa semayang hajat apa TikTok pun duk main. Dia jenis lagu tu. Faham tak? Kita bukan yang tu. Kita nak abang kalau Allah tanya kita nanti, sebab perjuangan Palestin adalah perjuangan yang tak berkesudahan, yang Allah sengaja simpan untuk tuan-tuan ada pahala jihad. Kalau tak tuan-tuan dengan saya, mana ada pahala jihad? Kita tak akan ada pahala untuk Allahu Akbar. Tak ada. Tuan-tuan nak main mana? Negara aman. Tak ada. Allah simpan satu ya untuk seluruh dunia. Satu ya Allah simpan. Bagi kita sama-sama dapat pahala jihad. Jadi bila berlaku saja yang tu, Allah akan tanya, apa hampa buat ketika saudara hampa macam ni? Kami hantar pertolongan dalam bentuk doa, bacaan Yasin dan dengan zikir supaya Allah selamatkan mereka. Orang tanya doa ni macam mana? Nabi baca doa ketika lawan dalam perang Khandaq, kan Nabi yang berdoa. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Mana Nabi doa? Masjid Al-Fatah. Masjid Al-Fatah. Mana Masjid Al-Fatah? Dekat Masjid 7 kawasan Khandaq. Masjid 7 kawasan Khandaq tu, depan kita ada Khandaq, Masjid Khandaq. Kalau tuan-tuan pergi sekarang ni, ni kalau tuan-tuan pergi. Ni kawan kami pun tadi dia hantar mesej daripada dekat airport dah on the way balik juga, baru balik buat umrah. Semoga Allah selamatkan jemaah semua. Depa ni semua jemaah buta. Pergi umrah buta. Kat 50 orang buta, bisu. Depa pergi rombongan ramai-ramai. Pegang tangan aku tu jalan tawaf. Depa on the way balik tadi depa hantar mesej. Semoga Allah selamatkan depa. Jadi kalau tuan-tuan ada dekat Mekah lah, Madinah lah ni, tuan-tuan pergi dekat Khandaq, tuan-tuan nampak ada Masjid Khandaq. Depan kita Masjid Khandaq, dia tulis Masjid Khandaq. Masjid perang Khandaq. Tu masjid baru. Tu masjid baru. Sebelum ni saya main daripada 2012 tak ada. Masjid tu tak ada. Masjid tu baru. Kalau tuan-tuan menghadap masjid, belah kiri atas. Tuan-tuan menghadap masjid, belakang jalan raya Simpang 4. Belakang Simpang 4, depan masjid atas bukit. Khandaq ni dia dekat dengan bukit sebab dia kena gali parit, bukit, memanah apa semua, dia ada strategi dia. Bukit, Masjid Khandaq, belah kiri ada satu masjid atas bukit. Yang tu nama Masjid Fatah, Masjid Nabi. Kawasan ni orang namakan Masjid 7. Kawasan ni orang namakan Masjid 7. Dulu termasuk dalam senarai tempat yang kita ziarah, tapi disebabkan beberapa perkara diberhentikan ziarah itu. Tapi lah ni elok dah tempat tu, semua orang boleh pergi ziarah balik dah. Semayang pun boleh dah dalam masjid tu. Masjid Khandaq boleh semayang, 6 masjid ni pun boleh semayang juga. Sebab kemah para sahabat buat masa perang Khandaq. So belah atas ni Masjid Fatah, ni masjid Nabi. Nabi duduk sana, kiblat belah sana. So Nabi duduk, Nabi angkat tangan gitu. Masa perang Khandaq tu Nabi angkat tangan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Sekali lagi sembahyang Isyak kita baca rakaat terakhir. Rakaat keempat kita baca kunut nazilah. Ni jarang kita nak dapat kunut nazilah. Maghrib 3 rakaat kunut nazilah, 4 rakaat Isyak sekali lagi kunut nazilah. Bukan senang, selalu baca doa kunut subuh ya. Ini pengalaman. Kena ingat pengalaman. Bawah dia Masjid Salman Al-Farisi yang bagi cadangan. Kalau tuan-tuan tekan peta sekarang dalam handphone pun tuan-tuan tengok Masjid Khandaq tunjuk, tuan-tuan boleh tengok yang saya tunjuk. Kanan atas Nabi, bawah Masjid Sayyidina Salman Al-Farisi. Tempat kita pijak sekarang ni Masjid Sayyidina Abu Bakar. Sebelah sini Masjid Sayyidina Umar. Belakang Masjid Sayyidina Umar Masjid Siti Fatimah. Atas bukit berdepan dengan Masjid Siti Fatimah Masjid Sayyidina Ali.
So yang lelaki ni semuanya kemah orang lelaki tentera, yang perempuan tu tempat kemah orang perempuan. Yang jahit baju, masak, ubat, semua orang sana. Siti Fatimah. Yang tu tak boleh semayang lagi. Sayyidina Ali tengah duk buat. Bulan 7 hari tu saya pergi tengah duk buat. Siti Fatimah punya tak ada lagi, tak konstruk lagi. Sayyidina Abu Bakar punya depa hancur, depa bina baru balik, nak bagi orang boleh semayang. Sayyidina Umar masih tutup lagi, tapi cantik tapi tutup. Sayyidina Nabi punya boleh, Salman Al-Farisi punya pun boleh. Itu semua boleh semayang. Satu lagi mana? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi mana? Yang depan tu bukan, tu masjid baru. Satu lagi Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. So dia ada 7 masjid dekat situ. Masjid Perang Khandaq. So Nabi doa. So kita doa ni, Nabi doa perang, kan perang, Nabi doa. Badar. Peperangan Badar. Masjid Arish. Masjid Arish. Perang Badar. Yang dia buat kemah Nabi tu. Kemah Nabi punya tapak tu dekat Badar. Kalau tuan-tuan pergi, lah ni sekarang semua orang ramai dah pergi Badar ni. Dulu package pergi Badar tak ada. Orang ramai pergi Taif. Taif bagus. Cuma fatwa keluar siapa nak pergi Taif kena tawaf wadang. Jadi kena nak buat 2 kali tawaf wadang tu, dia jadi berat. Balik pun nak tawaf wadang, nak keluar Taif pun kena tawaf wadang. Nak masuk daripada Taif, kalau tak buat umrah, tak boleh buat dah umrah lepas tu. Maksudnya kalau kita pergi hari, kita duduk 7 hari, kita pergi Taif hari keempat. Hari keempat balik Taif tu tak buat umrah, hari yang baki ni semua tak boleh buat umrah dah. Kalau nak buat umrah lagi, masuk tu kena buat umrah dah. Dia ada fatwa dia. Ini kita punya muzakarah tabung haji sebut begitu. Jadi rumit, ramai orang tukar arah pergi ke Badar pula. Pergi Madinah, pergi Badar. Pergi kat tapak Badar, tengok macam mana Nabi. Ni kemah Nabi macam tu. Perang Badar, kalau tuan-tuan tengok sejarah, Nabi tak ada dengan para sahabat. Masa duduk berdepan, masa tentera 313 dengan 1000 orang ada, Nabi masih dalam kemah dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi masih berdoa. Itulah kita ambil ni tu contoh tauladan yang tu. Depa tu perang, kat dalam ni berdoa. Dia bukan semua berjuang tak ada yang berdoa. Tak. Yang ni berdoa. Kat sini berdoa. Sayyidina Uthman bin Affan mana ada dalam perang Badar? Beliau tak ada dalam perang Badar. Nama ada, senarai Ahlul Badar. Dia tak ada. Sebab apa? Dia kena jaga Madinah. Dia berdoa. Set-set ni semua geng-geng yang berdoa. So masa perang Badar, Nabi berdoa. Turun Sayyidina Hamzah. Belah kanan Sayyidina Ubaidah bin Al-Harith. Belah kiri Sayyidina Ali. 3 orang keluar awal, perang dulu. Mati semua geng jahat mereka bunuh. Baru tentera jahat main kat orang baik lawan dengan orang jahat ramai-ramai. Masa tu Nabi tak ada lagi. Nabi dalam kemah lagi. Nabi tengah berdoa lagi. Nabi angkat tangan, Nabi minta tanda. Nabi kata, Allah tolong. Kan nampak ketiak Nabi putih, Nabi angkat lagu tu. Jubah Nabi jatuh, jubah perang Nabi kan jatuh. Angkat tangan lagu tu. Nampak ketiak Nabi putih. Berdoa. Ya Allah tolong. Kalau kamu tak tolong tentera ni, tak akan ada dah orang sembah Allah atas muka bumi. Bila Nabi kata-kata macam tu, Nabi duduk dalam kemah lagu tu, ada tiang. Belah kanan ni hujung, tuan-tuan akan nampak ada bukit. Bukit tu nama dia Jabal Malaikah, bukit malaikat. Masa Nabi doa tu, Allah buat turun 5,000 malaikat atas bukit tu. So Nabi nampak ekor mata Nabi, malaikat beratok atas bukit tu panjang 5,000 orang. Malaikat tu 1,000 turun. Baru Nabi amin, Nabi tarik pedang Nabi, baru Nabi turun masuk dalam perang. Nabi buat apa? Doa. So jangan simple doa abang kita doa lah, baca Yasin ni semua low class punya perjuangan. Jangan duk nampak lagu tu. Ni yang kita boleh buat. Sebab tu kita buat. Tu. Tadi tu saya highlight 3, dalam doa pun saya highlight, sini pun saya highlight lagi sekali. Kita ahli sunnah wal jamaah, i'tiqad kita Yahudi adalah bangsa yang paling jahat. Itu yang dia kuat sebab dalam surah Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Clear. Bukalah semua tafsir yang ada. Pimpinan Ar-Rahman ke manakah? Memang sebut huwal Yahud. Dia adalah orang Yahudi. Itu i'tiqad kita tu.
Tuhan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau bagi nikmat. Apa jalan engkau bagi nikmat? Huraian dalam surah yang lain. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tu ayat yang lain. Dia terjemah balik. Siratal ladzina an'amta alaihim tu dia tambah. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin, nabi, orang yang benar, wasyuhada, perjuangan, was-salihin, dan orang soleh. Tu jalan yang kita nak. Okey, jalan yang kita tak mau apa dia? Ghairil, kami tak mau jalan ni. Apa dia? Maghdub, Yahudi. So memang i'tiqad kita benci dia. Ni cakap lagu ni pun berapa ramai orang yang rasa macam takkan kot, tak kesian ke kat depa. Tu bahaya kita tu. Tu bahaya kita. Dalam kita goyang. Kita kena i'tiqad. Yahudi memang jahat. Tu dia cerita dia. Orang tanya, pasal apa dalam banyak-banyak orang Melayu ada jahat, orang Cina ada jahat, India ada jahat, Mak Saleh ada jahat, orang Portugis ada jahat. Pasal apa yang paling jahat sekali orang Yahudi? Sebab orang Yahudi kejahatan paling tinggi dia sekali yang menyebabkan dia jadi paling jahat. Dia bunuh nabi-nabi. Tu. Orang lain mungkin ada utusan para nabi. 124,000 orang nabi, bukan semua duduk dekat Mekah Madinah. Berselerak seluruh dunia. Mungkin mereka pun ada jumpa nabi, tapi orang lain tak pernah bunuh nabi. Yahudi wa yaqtulunal anbiya, dan mereka membunuh para nabi. Biasa suatu peristiwa, nanti buka lah sejarah anda tengok. Sehari Yahudi bunuh 32 orang nabi. Doh. Jahat tu. Kena i'tiqad betul ya. Jadi bila orang anak-anak tanya, ayah, pasal apa kita kena baca doa apa semua dekat Palestin? Habaq satu ya, bumi Palestin adalah bumi para nabi. Kalau kita tak bela nabi, dia ada dua ya. Hang tak bela, hang memusuhi ya. Hang tak bela para nabi, hang musuh dengan nabi. Hang tak bela nabi orang Islam. Tak bela nabi, orang Yahudi. Bunuh. Ini saya cakap ni, saya yakin ramai orang yang rasa macam takkan kot tu zaman Rasulullah ya kot. Ramai orang yang akan rasa dalam hati dia berceramuk ni, berceramuk sebab nak suruh i'tiqad, tanam betul-betul Yahudi orang paling jahat. Mesti ramai orang selerak dalam ni. Sebab apa? Humanitarian. Tak betul. Semua benda ada batas. Semua benda bebas, tapi ada batas. Contoh, tuan-tuan beli apa? Handphone. Tuan-tuan beli handphone. Handphone. Saya pun tak ada handphone. Katalah ni handphone. Katalah ni handphone. Tuan-tuan beli handphone. Okey? Tuan-tuan boleh buat apa saja kat handphone tu? Boleh? Tuan-tuan boleh ambil handphone tu, tuan-tuan boleh sikat rambut. Tak, saya nak tanya, boleh tak boleh? Boleh. Tak ada siapa kata apa. Tapi orang tengok bodoh. Dia bebas. Memang bebas. Bebas lah. Tuan-tuan punya handphone. Ambil handphone. Lepas tu sikat rambut. Buat handphone. Orang tengok. Awak hang buat lagu tu. Kita bebas buat apa saja. Betul lah. Tapi bebas mesti berpandu. Bukan sasa bebas semua benda sama. Nak buat lelaki perempuan apa semua. Oh, kita bebas. Betul lah bebas. Tapi lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Dia bukan boleh tiba ikut dan. Anak tuan-tuan suka main muzik. Tuan-tuan beli gitar kat dia. Tuan-tuan beli gitar. Gitar tu ada tali depan.
Okey. Gitar. Dia pusing gitar kat belakang, dia buat lagu tu. Contoh kata, hang buat apa ni? Ayah, kan kita bebas. Benda bukan berdosa pun. Betul lah, tapi gitar tu bukan itu tujuannya. Hang buat lagu tu, hang ada something wrong. Hang ada something wrong. Dia gitar tu ada, orang main kot tali depan, dia pusing kot belakang, dia buat lagu tu. Orang tanya, hang buat apa ni? Amin gitar. Awak buat lagu tu? Kita kan bebas semua. Tak ada siapa boleh halang. Ini humanitarian. Betul lah. Betul. Tapi yang hang buat tu bodoh. Tu. Bebas dia mesti berpandu. Betul? Bebas berpandu. Hang pusing gitar, hang petik dia punya tali dia betul-betul. Keluar bunyi yang elok. Sama macam manusia, lelaki bebas ikut suka nak buat apa. Betul lah, tapi lelaki, perempuan. Rasa faham lah tu. Wallahu a'lam. Jom sikitlah maulid, tak apalah. Hari ini rezeki kita malam Jumaat, Allah bagi kita baca Yasin, berkhidmat kepada saudara-saudara kita. Memang kalau bincang maulid pun mesti sangkut juga dengan Baitul Maqdis, Nabi Isra' Mi'raj dan sebagainya. Baik, malam ni kuliah kita khusus sempena dengan Maulidur Rasul. Malam ni pun malam yang dah nak dekat lah dah ni, nak habis dah malam maulid dah ni. Tinggal baki lagi berapa hari, 8 hari lagu tu je habis dah Rabiul Awal. Tapi tak apa, kita terus bincang, tengok elok-elok. Di dalam, kita start daripada awal. Mencintai Nabi adalah wajib. Kita start macam tu. Kemarin kami maulid dekat Simpang 4. Saya starting macam ni. Tapi semalam kita cerita pasal rukun maulid. Rukun maulid ada 5. Nak buat majlis maulid, dia kena ada 5 rukun dia. Selawat, sejarah Nabi, keistimewaan Nabi, tubuh badan Nabi, kelahiran Nabi. So dia kena ada 5 benda. Ni rukun maulid. Siapa nak buat maulid ada 5 rukun. Malam ni dekat sini, sebab yang tu boleh tengok semalamnya rakaman. Hari ni dekat sini saya nak cerita semua yang kita buat dalam maulid ni ada asas atau tidak. Pertama, kita start daripada awal. Mencintai Nabi wajib. Wajib. Ni ulang sekali lagi. Sebab ada orang mungkin tertanya-tanya, apa hukum mencintai Nabi? Ada orang tanya, apa hukum cinta Nabi? Sunat harus ke memadai dengan lagu tu saja? Yakin Nabi ni syahadah kita? Tak. Bila kita angkat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gambaran daripada yang tu, antara yang paling tinggi adalah mencintai Nabi. Allah apa semua adalah syahadah kan, asyhadu an la ilaha illallah, betul? Tapi kita tak bincang tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia punya top sekali nombor 1, mesti cinta Nabi. Itu nombor 1. Dan hukum dia wajib. Ni saja abang bagi clear kat semua ni. Kita duk main malam tiap-tiap bulan duk membaca kitab hadis kan, atas tujuan mencintai Nabi. Wajib. Wajib. Mencintai Nabi ni wajib. Sebab itu tuan-tuan kena tanam dalam jiwa orang, anak-anak dan keluarga, mencintai Nabi. Itu nombor 1. Di antara cara orang nak bagi timbul rasa cinta Nabi adalah menyambut kelahiran Nabi. Baik. Timbul soalan pertama. Semua tengok elok-elok. Sebab ni kita ni semua geng-geng kelas pengajian. Bukan event. Kita tiap-tiap bulan mengaji. Okay. So yang pertama soalan. Sambut birthday dalam Islam, apa pandangan Islam? Sambut birthday. Tuan-tuan, hari lahir tuan-tuan 20 hari bulan Februari 1976. So bila masuk 20 Februari 2023, anak-anak menyanyi Allah selamatkan kamu. Okey, baik, apa hukum dia?
Boleh tak boleh dalam Islam? Jawapannya boleh. Malah sunat kena nak ikut Nabi. Sebab Nabi ditanya pasal apa Nabi puasa hari Senayan. Nabi habaq, aku puasa hari Senayan sebab hari tu aku lahir. Maknanya Nabi celebrate. Nabi celebrate. Seolah-olah kalau ayat dia kita tanya, Nabi rajin puasa hari Senin, siapa? Nabi jawab, lah, hari Senin birthday aku. Tu bahasa dia. Hari Senin birthday aku. Makna Nabi lagi dahsyat, sambut birthday tiap-tiap minggu. Ni kalau tanya tuan-tuan pun tak ingat tuan-tuan lahir hari apa? Tarikh ingat, hari ingat tak? Tak ingat. Nabi lagi kemah sambut birthday daripada kita. Kita hari lahir kita, hari lahir kita tak ingat hari apa. Sepatutnya kalau tuan-tuan lahir hari Rabu, tuan-tuan boleh menyedut udara segar di hari Rabu pagi. Sono, kata apa? Weh, hari Rabu ni aku lahir, mesti hari ni special. Sebab tu Allah pilih aku lahir hari ni. Jadi tak apa, ulama kita ajak setahun sekali sambut birthday pun okey. Janji kita buat. Apa dia? Menyambut kelahiran ada dalam Islam. Hadis clear. Tanya tu clear. Nabi rajin sangat puasa hari Senin ni. Siapa? Hari Senin birthday aku. Jadi kita semua tahu bila birthday boleh puasa, bila birthday boleh buat ibadah. Salah satu ibadah bila sambut birthday, bagi makan orang, buat majlis ilmu, semua tu ibadah lah. Puasa kan ibadah. Jadi bila hari birthday Rasulullah, orang buat majlis ilmu, bagi makan, buat qasidah, puji Nabi, baca Quran sebelum nak start. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ajak semua orang berselawat. Jom, malam ni kita tak selawat lagi. Jom selawat dulu sama-sama. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, semua sekali. Salatu ala taha rasulillah. Salatu ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah Allah. Ya Allah, semua salat Allah ala taha rasulillah. Salat salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tutup. Ala yasin habib
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Baik, khair. Jadi soalan yang pertama selesai. Tak ada dia punya, orang kata nak confuse, tak ada. Clear. Hadis sahih. Hadis clear. Okay, soalan kedua. Orang tanya, hadis ni sumber yang utama, tapi nombor 2. Sumber ni ada satu, Quran, hadis. So, Quran dulu, hadis. So, sekarang kita kata hadis sahih. Soalan, dalam Quran ada tak celebrate birthday? Orang tanya soalan. Dalam Quran ada tak celebrate birthday? Jawapan, ada. Sekurang-kurangnya 3 kisah kelahiran Allah cerita dalam Quran. 3. Sebelum cerita 3 ni, habaq dulu buah pertama. Ni, satu asing. Ada tak Allah rakam dalam Quran orang yang happy Nabi Muhammad lahir? Ni Quran ni, sumber utama. Ada tak dalam Quran orang happy Nabi lahir? Dia habaq, happy dia nanti lahir. Kena happy. Maknanya hari kelahiran dia tu semua orang kena happy. Kena celebrate. Dia habaq dalam Quran. Ada tak ada soalan dia? Saya susun bagi bahasa kita. Jawapannya ada. Surah As-Saff ayat 6, juzuk 26. Surah As-Saff ayat 6, juzuk 26. Allah kata, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Berkata Nabi Isa, hai orang Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, saya rasul kamu. Dia declare. So dekat situ kena ada apa? Isa, ada nama Isa, Bani Israel, habaq pula, saya rasul. So mana dah jadi rasul? Seorang yang dibenarkan Allah, seorang kekasih Allah. So rasul ni kata apa? Ini Rasulullah ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Ni siapa sekolah agama mesti hafal surah As-Saff ni. Dulu saya memang tak tahu. Kalau time dulu tu cikgu habaq, pasal apa kena hafal surah ni, mesti bangga. Dah besar baru tahu. Kecil tu malah mana nak tahu. Saya pun tak tahu pasal silibus dia kena hafal surah ni, tapi bila dah besar baru tahu. Oh, i'tiqad kita, pegangan kita kena betul. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Tengok elok-elok. Seperti mana saya ajak tuan-tuan dalam kelas bagi faham, ni pun saya bagi faham. Nabi Isa kata dekat Bani Israel, bukan dia baby, dia dah dewasa, dah jadi rasul. Dia habaq, saya rasul kamu. Saya akan membenarkan semua yang ada dalam kitab Taurat. Saya akan membenarkan semua yang ada dalam kitab Taurat. Clear dia habaq, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Saya akan benarkan. Maknanya apa dalam Taurat, itu saya bawa. Tu penting tu. Lepas tu tengok dia cakap apa? Baru dia cakap lepas tu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran, dan saya dengan gembiranya menyampaikan berita gembira kepada kamu, bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan kelahiran seorang nabi yang namanya Ahmad. Ambil balik ayat bagi elok-elok. Saya akan membenarkan semua yang ada dalam kitab Taurat, dan saya happy nak bagi tahu kamu akan lahir seorang nabi yang kita kena happy dengan dia, namanya Ahmad. Clear ayat Quran. Kelahiran nabi memang kena ajak semua orang happy.
Nabi Isa 500 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir dah suruh orang happy. Happy itu dari 500 tahun daripada zaman dia. Kita ingat Nabi itu sambut Maulid menjadi satu kesalahan. Pelik Lagi tambah pelik, orang tengok kita buat sambutan Maulidur Rasul, orang kata para sahabat tak pernah buat, orang tabi'in tak pernah buat. Orang yang sama cakap tu, yang kata jangan duk buat maulid, orang yang sama buat perkampungan sunnah. Bila Nabi buat kampung sunnah? Awak semua orang tak pernah lawan kata pun. Bila Nabi mai, Abu Bakar, nampak free jom kita buat kampung sunnah sekali. Ada dalil. Seperti mana maulid ni orang kata Nabi tak pernah buat, kampung sunnah pun Nabi tak pernah buat. Seminar, biasa Nabi buat seminar. Assalamualaikum orang Madinah, rasanya minggu depan kita buat seminar sikit boleh ya? Kumpulan yang sama, yang habaq kata maulid ni tak ada dalil, mereka buat perkampungan sunnah, mereka buat seminar. Dalil di mana? Takkan semata-mata kerana kampung bubuh sunnah, oh ni Nabi buat. Mana pula? Di situ jelas nampak hamba double standard. Hidup pun tak adil. Macam mana nak buat keputusan adil? Tak adil sesama Islam pula tu. Membenci sesama Islam pula tu. La haula wa la quwata illa billah. Okey. Saya doa supaya tuan-tuan semua jangan masuk dalam golongan itu. Amin. Tambah sikit. Saya doa supaya tuan-tuan, saya dan keturunan kita jangan masuk dalam kumpulan itu. Amin. Buat tak adil, nampak adil, tak betul. Risau kalau Allah. Semoga Allah membuka pintu hati saudara-saudara kita untuk kembali ikut kepada ajaran yang benar. Amin. Nabi Isa habaq, saya bagi kamu berita gembira akan lahirnya seorang Nabi. So kelahiran itu diajarkan untuk kita semua happy dalam menyambut kelahiran Nabi. Siapa suruh? Nabi Isa. Nanti dulu tengok balik, ingat balik ayat tadi, ulang balik, tengok elok-elok, terjemah Melayu balik semua. Dan berkata Nabi Isa, hai Bani Israel, aku Rasul kamu, aku akan membenarkan apa ada dalam Taurat, dan bergembiralah kamu dengan kelahiran Nabi Muhammad. Maknanya apa? Dalam Taurat ada semua cerita tentang Nabi Muhammad. Taurat ni dapat dekat siapa? Nabi Musa. Semua cerdik dah, pandai yang tu. Tengok tengok. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Sebab kalau saya tanya Nabi Musa Nabi yang keberapa, tak boleh jawab agak, saya tahu. Kita kira sama-sama. Kita kira sama. Nampak kita tak cerdik sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib. So Nabi Musa Nabi yang keberapa? Yang tu pun salah juga jawab. Nabi yang ke-14. Nabi yang wajib berapa orang kita? Nabi yang wajib yang kita kena tahu berapa orang? 20. So kalau nombor 14, bawah dia ada berapa orang Nabi lagi? 11 orang lagi. Tolak Nabi Muhammad ada 10 orang Nabi ni semua tahu Nabi Muhammad akan lahir berdasarkan ayat tadi. Semua Nabi akan tahu kelahiran Nabi Muhammad, dan semua Nabi happy Nabi Muhammad lahir. So soalan dia balik, ada tak petunjuk dalam Quran tentang happy menyambut Nabi lahir? Ada. Surah As-Saff ayat yang ke-6 juzuk 26. Sambung. Ada tak Allah cerita? Sebab kelahiran lain pun nak tahu juga. Ada Allah ceritakan Nabi Muhammad SAW? Tak. Sekurang-kurangnya dia ada banyak 4-5. Sekurang-kurangnya ada 3 kelahiran istimewa dalam Quran. Pertama, kelahiran siapa? Siti Maryam dalam surah Ali Imran. Clear? Kelahiran Siti Maryam diceritakan secara detail. Tuan-tuan tengok saya.
Maryam ni lelaki ke perempuan? Maryam ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Maknanya dia bukan Nabi ya? Confirm lah. Ahli sunnah wal jamaah, Rasul dan Nabi mesti lelaki. Betul? Kita belajar sekolah dulu. Betul? Dia mesti lelaki, perempuan tak boleh. So maknanya Siti Maryam bukan Nabi. Okay? Kalaulah dia bukan Nabi, kelahirannya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran secara detail. Seolah-olah akan sampai masa bila kita baca tafsir contohnya, kita kena cerita kat semua orang. Assalamualaikum, kelas pengajian kita hari ini tafsir, kita sampai kepada firman Allah, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Tu setengah muka surat saya baca kat tuan-tuan, surah Al-Imran. Terjemah, tengok elok. Bayangkan kita ni kelas pengajian, belajar tafsir, sampai kat tajuk tu. Jadi saya kena kata apa kat tuan-tuan? Assalamualaikum. Hari ini tajuk kita ialah kelahiran Siti Maryam. Jadi kita baca sikit lah no. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih di kalangan manusia Nabi Adam, Allah pilih Nabi Nuh, Allah pilih keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. So maknanya Siti Maryam daripada keluarga yang terpilih. Sambung. Dan ketika mak Siti Maryam mengandungkan Siti Maryam, wa iz qalat imra'atu Imran, dan berkata mak Siti Maryam, inni nazartu laka ma fi batni muharraran, dalam perut saya ni ada anak, saya nazar kat kamu untuk berjuang di jalan kamu, maka perkenankan doa saya. Maka lahirlah Siti Maryam. Falamma wada'atha, lahir dia. Qalat, kata mak dia, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu daripada awal saya ni nak lahir siapa, lelaki ke perempuan. Saya mana tahu dia duduk dalam perut saya. Tengok-tengok perempuan. Ingatkan lelaki nak suruh berjuang di jalan Allah, perempuan tak boleh. Ada haid, macam mana nak jadi imam? Perempuan lagi tak boleh. Saya minta Allah jaga dia. Saya nak letak dia dekat Masjid Al-Aqsa, dan saya minta lindung dia dengan anak-anak dia daripada gangguan syaitan yang direjam. Tuan-tuan boleh follow kan saya duk cerita ni? Tuan-tuan boleh follow kan saya duk cerita? Okey? So bila katalah saya sampai situ, maka saya akan berhenti. Tengok tuan-tuan, hebat. Mak ni kelahiran, dia melahirkan anak dia nama Siti Maryam. Belum lahir lagi dia nazar untuk anak dia berjuang. Berhenti. Pusing balik. Saya ulang balik ayat sama, cerita lain. Tengok elok. Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ini kita baca kitab Barzanji. Kita nak bincang tentang kelahiran Nabi Muhammad. Dan ketika malam nak melahirkan Nabi Muhammad itu, Siti Aminah bermimpi jumpa ramai beberapa orang Nabi. Mereka habaq suruh menamakan anak itu dengan nama Muhammad, dan bagi tahu kata dia akan lahir seorang anak yang luar biasa. Lahir Nabi keluar memancar cahaya. Sebiji tak jalan cerita? Sebiji. Oh minta maaf tuan-tuan, atas tadi tertinggal. Apa dia? Keluarga Nabi adalah keluarga terpilih Nabi daripada Quraisy. Hadis Nabi bagi tahu Allah memilih daripada Nuh keluarnya Ibrahim, daripada Ibrahim Allah pilih Nabi Ismail, daripada Nabi Ismail Allah pilih Kinanah, daripada Kinanah Allah pilih Quraisy, daripada Quraisy Allah pilih kami Bani Hashim, daripada Bani Hashim aku lahir. Sama tak? Sesungguhnya Allah pilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Siti Maryam. Betul tak saya baca tadi? Betul. Sebiji sama.
Siapa kata tak ada petunjuk? Siapa kata tak ada petunjuk? Kalaulah cerita seorang perempuan yang bukan Nabi dicerita detail, apa pandangan tuan-tuan tentang Nabi? Bukan Nabi Muhammad, Nabi saja. Kena ada lah, betul tak? Kalau seorang perempuan yang bukan Nabi tetapi dimuliakan Allah kerana Allah pilih dia, dalam surah Al-Imran Allah kata apa? Ya Maryam, inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Hai Maryam, aku pilih kamu mengatasi semua perempuan yang lain sekalian alam. Sebab tu nama dia seorang aja ada dalam Quran. Nama lelaki banyak dalam Quran, nama perempuan seorang aja. Mana ada perempuan lain? Sebab apa? Aku memilih kamu mengatasi perempuan lain. Maknanya perempuan lain punya cerita tak akan ada sama macam Siti Maryam. Dia seorang saja dalam seluruh dunia sepanjang zaman. Seorang ya Siti Maryam. Kalau yang tu Allah cerita, apa pandangan tuan-tuan tentang Nabi kekasih Allah? Mesti ada. Ada. Siapa dia? Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa surah Maryam. Clear macam mana Nabi Isa lahir. Daripada awal mak dia pegang perut sakit, pergi lari, pegang pokok sakit, Tuhan kata goncang pokok, turun buah kurma, makan buah kurma. Saya kadang-kadang bila baca tafsir tu mai seram pun ada juga. Sebab dia ayat Quran. Allah kata, "Hai Maryam." Siti Maryam kata sakit. Allah kata, "Maryam, hang goncang pokok, turun buah kurma, makan." Saya bila baca, saya kata, kemah juga ni. Mana orang perempuan ni, memang Allah bagi kat dia, dia punya cengih tu. Pokok kurma pun boleh buat turun buah kat dia. Kalau pokok kurma hak kerah lagu tu pun boleh. Takat suami yang lembut tu ni, biar kita memang kena, dia jegil gitu, bangun kita. Imam tak imam? Imam duduk sembang dengan kita, rukun Islam. Ustazah tadi pun buka loudspeaker, awak tak balik lagi, tutup, ana balik dulu. Balik kalah habis. Allah gambarkan dia punya cengih tu, kekuatan dia baru. Dia pegang buah pokok kurma. Kurma mana boleh goncang? Dia kena guguk sendiri. Main dengan orang perempuan, dia pegang, jatuh buah kurma. Pokok kurma pun seriau. Tu tak kira kita lagi. Dia telefon tu, bukan jawab, bangkit. Macam lagu Negaraku. Tu punya semboyan tu. Kata orang perempuan ni, dia main-main. Dia telefon tu, bukan kata jawab halo tu, bangkit, tegak. Negara tu. Tak cukup tu, kawat. Dahsyat orang perempuan. Daripada yang tu, pegang pokok, jatuh pokok, makan. Saat lagi kamu diberikan ayak, minum, lahir. Siti Maryam kata apa? Ya Allah, sakitnya nak melahirkan anak ni. Siti Maryam sebut. Tuan-tuan ambil note semua perkataan saya akan ulang balik. Sebab hari ni saya akan memahamkan tuan-tuan semua. Habis masalah kita, nak berhenti dah. Betul? Lahir dia nak cakap macam mana dengan semua orang. Pasal apa? Sebab dia malam ni Ruhul Qudus, malaikat Jibril mai. Ruhul Qudus, gelaran malaikat Jibril. Dua dalil dengan elok. Satu ayat Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh. Allah sebut Tanazzalul malaikatu warruh. Semua orang sepakat, bukalah tafsir mana pun, ruh di sini Jibril. So Ruhul Qudus semua orang kenal Jibril. Satu lagi hadis, antaranya ketika mana orang syair lawan dengan Nabi Muhammad. Nabi tak boleh syair. Ingat, antara Nabi punya tanda, Nabi tak boleh syair. Kalau Nabi baca pantun Nabi tunggang terbalik sikit.
Sebab tak mau bagi orang kata Nabi buat Quran. Semua penduduk Mekah tahu Nabi tak mahir. Jadi bila orang Arab terkenal dengan syair, mereka lawan Nabi dengan syair, Nabi tak boleh lawan. Maka Nabi lantik satu orang yang boleh syair lawan. Siapa dia? Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit yang buat tu antara syair dia yang hari ni orang duk bersiul. Sampai hari ni dia punya syair dia melekat di jiwa semua orang. Wa ajmalu minka lam tara qattu ain wa atyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Tu rangkap tu Hasan bin Thabit punya. Okey. So Nabi kata hang lawan dia bah. Nabi apa? Hang lawan dia bah. Hadis Imam Bukhari, hadis Muslim. Hadis sahih. Nabi kata Hasan bin Thabit lawan dia bah. So dia lawan. Nabi habaq pula kat dia, Nabi bisik kat dia. Semua sahabat dengar. Nabi kata bah, hang lawan dia bah. Bela aku. Nabi kata, bela aku, lawan dia bah. Malaikat Jibril bersama dengan mulut hang pi lawan dia bah. Tu malaikat Jibril dalam hadis ni Nabi kata bah, wa ruhul qudus, dan ruhul qudus ada bersama dengan hang. So malaikat Jibril duduk dengan Hasan bin Thabit untuk lawan syair-syair orang jahat. Kemah dah. Kemah. Bayang hadis sahih, tuan-tuan boleh buka. Kemuliaan Sayyidina Hasan bin Thabit, malaikat Jibril membantu syair dia untuk lawan orang. Hewan lah. Hewan lah malaikat Jibril duduk dengan hang. Tak Raqib Atib pun kemah dah. Ini Jibril duduk dengan hang. Okay, tengok. Siti Maryam kata apa? Macam mana nak bawa balik hari ni Ruhul Qudus sampai, tiup roh esok lahir anak. Nak jawab ke orang macam mana? Man tak boleh cerita. Macam mana nak abang ke orang? Semalam Jibril main, tiup roh masuk, aku mengandung, hari ni aku lahir anak. Nak cerita macam mana? Siti Maryam tak jawab. Balik, tunjuk ke semua orang. Nabi Isa bercakap. Nabi Isa baby baru lahir bercakap. Bila Nabi Isa bercakap, orang semua terkejut. Bahawa orang tahu dia tu Nabi. Tengok saya. Kita ulang balik cerita tadi, tapi pakai cerita lain. Siti Aminah habaq, saya ketika mengandung Muhammad tak rasa apa langsung. Tak ada Muhammad menyusahkan saya ketika saya dalam mengandung. Siti Maryam sakit saya mengandung. Sama tak? Jalan cerita menceritakan tentang keadaan mengandung. Okey? Ketika melahirkan, Siti Maryam seorang-seorang lahir Nabi Isa. Siti Aminah ada bidan sambut Nabi. Keluar cahaya sebagainya. Dalam keadaan makhtunan, dah sunat. Ni bercelak, cantik rupa paras. Sama tak? Anak kecil ni bawa balik, bercakap, bagi tahu kata dia Nabi. Budak kecil luar biasa. Nabi lahir budak kecil luar biasa. Tok Wan Nabi habaq, qad sana fil mahdi 'ala al-ghilmani. Dalam buayan lagi lain daripada orang lain. Tak nangis, tak teriak, tak kacau orang, senyum cantik muka, orang tengok syok. Sama tak dengan duk cerita kelebihan Nabi Isa dari baby? Sama. Siapa kata tak ada petunjuk? Tu Nabi Isa. 3. Nabi apa? Lahir. Nabi Yahya, anak Nabi Zakaria, muqaddimah kepada surah Maryam. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Allah cerita tentang macam mana keadaan Nabi Zakaria. Wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya.
Dan ketika dia minta kat kami tentang dia nak ada anak, maka kami bagi kat dia berita gembira. Wa nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami bagi dekat dia anak nama Yahya dalam keadaan tak ada orang pegang nama Yahya sebelum daripada Nabi Yahya. Tengok balik, tengok saya. Allah sebut dalam Quran, aku bagi dekat hang anak nama Yahya, tak akan ada orang pegang nama Yahya sebelum daripada Nabi Yahya. Aku kurniakan hang cucu, namakan dia Muhammad. Tak ada orang pakai nama Muhammad sebelum nama Muhammad lahir. Sama tak? Khalas. Siapa kata tak ada petunjuk? Siapa duk habaq ni tak ada dalil ni? Hak yang kata tak ada dalil ni, dia pun baca apa? Bible ke? Kalau dia baca Bible, kalau dia baca Taurat, mesti jumpa juga Nabi Isa habaq dah tadi, betul tak? Khalas. Makna tak baca langsung. Sampai sanggup kata, ni mana petunjuk hangpa dapat ni? La ilaha illallah. Punya banyak ayat Quran kita baca. Kalau tuan-tuan nak lebih lagi saya boleh bagi kat tuan-tuan. Betul tak betul? Khalas. Bermula daripada hari ini, cukup. Yang mana ada dalam ni, suburkan perasaan sayang dan seronok Nabi lahir. Setiap kali ada majlis maulid, hadir, duduk. Pasal apa? Kita dah tahu dah, benda ni memang asasnya Quran. Even jalan penceritaan pun Quran. Ulama-ulama tulis kitab maulid, asas dia Quran. Cara penyusunan dia bermula daripada keturunan apa semua, sebiji macam ayat Quran. Punya alim ulama yang menulis kitab-kitab maulid ni, memberikan pengajaran kat kita senang. Tak payah duk baca apa dah, baca hak maulid tu cukup dah. Senang. Ni ulama-ulama kita punya sayang dekat umat. Maka saya menyeru dan memohon pada malam yang mulia ini, malam Jumaat, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita dan keturunan kita rajin mendirikan solat, cintakan Nabi Muhammad dan meraihkan kelahiran Nabi Muhammad, dan tergolong dalam golongan orang yang meraihkan kelahiran Muhammad dan dipuji oleh Nabi Muhammad, dan menjumburkan perasaan sunnah Nabi Muhammad, dan berikan kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan anak-anak kita, zuriat keturunan kita pun cinta Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, looking forward untuk nak meraihkan Nabi Muhammad. Dan Allah menghimpun kita di sini. Mohon Allah menghimpunkan kita semua dalam syurga bersama Nabi Muhammad, kerana syurga kami ya Allah akan sunyi kalau tak ada Nabi Muhammad. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa bulan depan lagi. Kita baca hadis yang ke-berapa? 9 dah. 9 kan? Hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 insyaAllah. Oh, menarik. Hadis ke-9 sangat menarik. Hadis ke-10 pun menarik juga. Luar biasa pengajaran untuk kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.